Sweetie cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweetie cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua aman. أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا
متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم Sriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing ummah tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu Imamuna, Al-Qur'anu Dusturuna, Al-Jihadu Sabiluna. Sriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Sriti cemerlang. Sriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman.
pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu Imamuna, Al-Qur'anu Dusturuna, Al-Jihadu Sabiluna. Seriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Seriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Seriti cemerlang. Seriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Seriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu Imamuna, Al-Qur'anu Dusturuna, Al-Jihadu Sabiluna. Seriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Seriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Seriti cemerlang. Seriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Seriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang. يهتدوا فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا Baik, Assalamualaikum. قال ذلك ما كنا Waalaikumsalam. نبغي فارتدا على Baik, آثارهما قصصا. Omar, kita boleh mula ya. Pendaftaran tu macam dah boleh start. InsyaAllah. Okay, nak buka dulu ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okay, baik yang dihormati dan dikasihi mudir kita Ustaz Razali bin Syahri, Fikir 1, Mu'alim Muammar, Him, Mu'alimah Fatin, seterusnya Fikir Koko, Mu'alimah Naimatul Hasanah, seterusnya guru-guru, murid-murid, dan tidak dilupakan tetamu jemputan kita iaitu Dr. Amrah binti Ismail. Anda difahamkan bersiaran langsung dari daripada Terintan, insya-Allah. Daripada hospital ke tak hospital kita tak tahulah, Allah alam. Jadi kalau ada, insya-Allah hari ni kalau kita ada isu, kita nak tanya tentang darah, apa kekurangan darah ke, apa keperluan kita, insya-Allah keperluan hospital lah. Untuk kita insya-Allah kita akan bertanyakan lebih lanjut nanti dalam sesi sesi terakhir nantilah sebelum tamat, insya-Allah. Okey, baik. Jadi hari ni, malam ni insya-Allah kita akan lanjutkan seperti munajat-munajat sebelum-sebelum ini. Jadi Ana sendiri Muallim Muhammad Atik sebagai pengerusi majlis malam ini. Baik, kita akan awalkan sedikit. InsyaAllah kita terus kepada ucapan alu-aluan daripada mudir lah. Patah dua kata kan. Sebelum kita akan mulakan bacaan Yasin dan tahlil secara ringkas dengan Muallim Najib nanti. Okey, Ana tanpa buang masa, melengahkan masa, Ana terus jemput kepada Ustaz Razali bin Syahri untuk berikan kata-kata. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada Muallim Atik selaku pengacara majlis pada malam ini. Yang bahagia guru penolong kanan kurikulum Muallim Muammar, guru penolong kanan hal ehwal murid, guru penolong kanan kurikulum, muallimat, seterusnya ibu-ibu, bapa-bapa dan anak-anak seriti yang dimuliakan Allah dengan nikmat iman dan juga Islam. Tidak dilupakan tetamu kita pada malam ini yang bersama iaitu Dr. Amrah binti Ismail daripada Hospital Teluk Intan. InsyaAllah akan membicarakan sedikit tentang khususnya berkaitan derma darah dan juga secara umumnya tentang kesihatan. Kerana dalam Islam ini, kesihatan ini juga sangat penting. Pepatah Arab menyebut al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang baik, yang elok, sempurna
daripada tubuh badan yang sempurna. Di samping kita mulakan dengan munajat, bermohon kepada Allah yang pertamanya supaya anak-anak kita yang akan menghadapi peperiksaan akhir tahun pada tahun ini termasuk UPKK diberikan kemudahan. Yang keduanya supaya Allah mengangkat wabak penyakit yang melanda negara kita pada hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sekali lagi ucapan selamat datang dan terima kasih kepada doktor dan juga kepada semua ibu bapa yang turut serta pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Ustaz Azali bin Syari atas ucapan yang ringkas serta padat. Okey. Tanpa membuang masa lagi, kita terus melanjutkan dengan acara kedua kita untuk malam ni. InsyaAllah seperti biasa kita akan bacaan Yasin serta tahlil ringkas. Okay. Jadi Ana tanpa membuang masa, saya menjemput Muallim Najim untuk memimpin bacaan Yasin serta tahlil ringkas pada malam ini. Tafadhal masykurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Suara jelas Jelas. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا
إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدور لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا وما استغفر وما استغفرناه وما قلناه به يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يتلألأ بين أيديهم ضاعف لهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالديهم ومشائخهم وجميع المسلمين وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات القادرين ووالديهم عم الجميع برحمة ورضوان وادخلنا وإياهم في الفسيح الجنان. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أرحم الراحمين. آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Ya, baik. Syukran. Terima kasih kepada Muallim Najib atas pimpinan bacaan Yasin serta tahlil sebentar tadi. Baik. Amin amin ya rabbal alamin.
perkara yang paling kita nantikan untuk malam ni. Okay, saya menjemput sendiri Dr. Amrah binti Ismail daripada pakar perubatan transfusi Hospital Teluk Intan, dengan membawa tajuk derma darah selamatkan nyawa. Dia macam tadi soal kat situ. Jadi kita tanya, derma darah ni selamatkan nyawa ke? Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Amrah untuk memberikan penjelasan dan juga penerangan. Okey, baik. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pertama sekali lah saya Dr. Amrah binti Ismail, pakar perubatan transfusi Hospital Intan lah. Terima kasih saya nak ucapkan lah kepada Tuan Mudir Ustaz Muhammad Razali di atas jemputan dan juga kepada semua ahli jawatankuasa lah Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Al-Ta'lim Sungai Besar di atas jemputan perkongsian ilmu pada hari ini. Okey, pada munajat perdana pada 23 September 2021 inilah. Okey, jadi pada hari ini saya ingin kongsikan kepada semua muallim, muallimah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik mengenai derma darah. Okey, derma darah. Betul ke selamatkan nyawa? Adakah kita menjadi penderma darah? Semoga perkongsian ilmu pada hari ini dapat menjadi lonjakan ataupun idea untuk kita bagi galakkan kepada diri kita sendiri, saudara mara kita untuk menjadi seorang penderma darah lah. Okey, untuk hari ini saya akan berkongsikan, saya dah buat PowerPoint kita akan kongsi tengok PowerPoint saya tapi PowerPoint saya ni campur sikit Melayu English tapi saya akan cakap dalam Melayu lah. Okey, saya buka sekejap PowerPoint saya. Sekejap ya. Sekejap. PowerPoint saya. Okay, nampak Sekejap saya nak kecil sekali lagi. Nampak ke? Nampak Kejap Nampak. Okey, sekejap. Sorry. Nampak Sekarang nampak tak? Nampak lagi. Okey, nampak Okey dah, sudah. Okey. Okey, saya tak boleh nak buat jadi slide show lah. Jadi saya akan next macam ni je lah. Saya tak. Boleh jadi slide show. Okey, tajuk pada hari ni ialah derma darah selamatkan nyawa lah Betul ke? Apa itu derma darah? Kita akan kongsi sikit lah. Okey, yang pertama sekali saya akan bagi tahu dulu apa hukum derma darah lah. Okey, untuk hukum derma darah ni kita ambil daripada website Mufti Wilayah Persekutuan Ada dua isyarat fatwa ni dikeluarkan 2 kali lah, 276 dengan 280 dan dalam 280 tu dikeluarkan pada 2019 lah baru-baru ni. And then dia mengatakan bahawa hukum derma darah ni adalah harus Kenapa harus? Kerana ia dapat memberi bantuan pada orang lain ketika mereka berada di dalam waktu kecemasan dan darurat. Okey, dalam surah Al-Maidah ayat 2 ada menyatakan bahawa dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan. Okey, jadi dalam ayat ini Imam Al-Qurtubi menukilkan pandangan ni lah berkenaan ayat ini di mana kata beliau perintah Allah kepada kesemua makhluknya untuk saling tolong-menolong dengan perkara kebaikan dan ketakwaan, iaitu saling membantu antara satu sama lain, saling menggalakkan antara satu sama lain untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan saling berpesan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Okey? Jadi, siapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan salah satu daripada kesusahannya di hari kiamat menurut riwayat Muslim lah. Okey? Jadi hukum derma darah adalah haruslah dan ujian Allah terhadap manusia ni berbeza-beza dan setiap ujian Allah ni adalah ujian untuk kita semua. Okey? Jadi bila Allah datangkan ujian, kita tengok cara sikap kita untuk menolong saudara-saudara kita lah. Dan cara penolongan ni ada banyak.
Okey, sama ada dari segi harta, tubuh badan, tenaga, buah fikiran dan lain-lain, termasuk derma darah lah adalah salah satu cara kita tolong saudara kita lah. Okey. Jadi okey. Kenapa orang derma darah ni? Kenapa ada orang derma darah? Masa derma darah, adakah kita nak dapatkan makanan percuma? Nak dapatkan Milo percuma? Nak dapatkan air percuma? Adakah orang derma darah nak dapatkan kebebasan daripada segi bekerja? Nak rehat bekerja lah setengah jam sebab nak pergi derma darah. Nak rehat sekejap, boleh baring atas katil. Okey? Ataupun adakah untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan secara percuma? Okey, sebab masa derma darah kita bagi pemeriksaan kesihatan asas secara percuma lah. Dan adakah disebabkan jurawat yang cantik ataupun pegawai-pegawai perubatan yang kacak ke ataupun kita ikut kawan-kawan. Okey? Jadi kita tengok kenapa kita menderma darah lah. Apa sebenar sebab kita nak derma darah Okey, kenapa kita perlu menderma darah? Sebab darah ni dia bukan macam pokok pokok kita tanam kita tumbuh boleh hasilkan buah Jadi darah kita tak boleh hasilkan lah. Darah kita memang tak boleh hasilkan. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa jadikan sel-sel darah merah ni unik. Okey, mengikut kajian saintis dah usaha lama dah nak buat sel-sel darah merah ni, tapi sampai sekarang tak berjaya lah. Okey, dari segi ni kita nampak lah sesungguhnya kuasa Allah tu. Okey, kita nampak daripada segi sel yang paling kecil tu pun manusia tak dapat ciptakan apa yang samalah macam Allah ciptakan. Okey, jadi kita sebagai manusia kita kena jagalah, ini adalah amanah Allah untuk tubuh badan kita ni. Okey, sebab memang dah lama dah saintis cuba untuk hasilkan darah tapi tak berjaya lah sampai sekarang. Okey, jadi darah tak ada dipolisi dan sekarang ni satu-satunya cara untuk mendapatkan darah bagi pesakit adalah melalui pendermaan darah sahaja. Okey, jadi kalau darah pesakit-pesakit yang aksiden ke, berdarah masa melahirkan anak ke, jadi kita dapat darah tu melalui orang yang derma darah lah, darah yang didermakan lah. Okey, jadi derma darah ni memang menyelamatkan nyawa lah. Setiap hari darah diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Darah mungkin diperlukan untuk orang bedah, mangsa kemalangan, merawat sakit kanser darah, bara, sakit jantung, penyakit hati dan sebagainya lah. Dan dia bukan sekadar menyelamatkan nyawa, ada banyak lagi kebaikan yang dapat yang nanti saya akan ceritakan daripada menderma darah ni lah. Okey, antara kenapa orang cakap darah bersamakan 3 nyawa bukan 1 nyawa. Okey, jadi bila orang tu derma darah, kita akan proses darah dia. Kita akan jadikan sel darah merah, platelet tu darah putih dan plasma cecair plasma lah. Okey, jadi daripada satu beg darah tu kita bagi pada 3 orang sebenarnya. Satu darah merah tu kita bagi kepada pesakit A, platelet kita bagi kepada pesakit B, plasma kita bagi pesakit C. Jadi sebenarnya daripada satu individu yang mendermakan darah dapat tolong sekurang-kurangnya 3 orang lah. Okey, dan di samping tu bila kita derma darah, sebelum derma darah kita akan cek penderma darah tersebut. Jadi penderma darah yang sihat kita dapat mengetahui kumpulan darah dia, kita dapat baca tekanan darah dia, dapat tahu hemoglobin, kepekatan darah dalam penderma darah tu melalui pemeriksaan kesihatan yang dilakukan sebelum proses menderma darah. Jadi sebelum proses derma darah ni kita buat basic check up dulu untuk penderma darah supaya kita nak pastikan penderma darah kita selamat juga. Kita nak tolong orang tapi kita nak pastikan orang yang derma darah tu selamat, sihat, okey dan tak ada apa-apa berlaku sepanjang pendermaan. Okey. Kejap slide doktor tu macam tak berapa bergerak. Tak bergerak? Bukan slide ke? Ke masih di halaman yang sama? Halaman mana ni? Nampak tak? Okey, baru gerak sikit. Baru gerak. Okey lah, saya rasa saya tak boleh besarkan lah, saya kena next. Okey. Macam ni boleh nampak? Okey, nampak. Nampak Okey, baik. Sekarang ni nampak tak? Hello? Nampak tak yang ni? Nombor 3. Nampak tak? Nombor 3 tak nampak. Nombor 3 tak nampak? Okey. Dia 1 dan 2 saja. Okey, ini baru nampak. Oh, ya ke? Saya kena kecilkan Okey, okey lah. Saya kecilkan tak apalah. Okey, jadi nombor 1. Kira dari tadi semua tak nampak lah Tadi. Tak nampak. Tak nampak. Ya ke? Okey, saya ulang awal. Nampak tadi. Nampak tak? Ni nampak? Tak apa saya teruskan ya. Okey. Minta maaf lah, saya tak pasti kenapa dia tak bergerak. Okey.
Okey, kita gagal nombor satu tadi, diselamatkan 3 nyawa. Nombor 2, kita tahu kumpulan darah, buat basic check up. Nombor 3, penderma darah yang derma darah lebih dari 2 kali, kita bagi vaksinasi hepatitis B secara percuma lah. Vaksinasi hepatitis B ni dalam Malaysia kita mula pada tahun 1986 tak salah saya. Jadi siapa yang lahir sebelum 86, siapa yang tak dapat hepatitis B masa kecil, masa baby tu, boleh siapa yang derma darah kita akan bagi secara percuma lah untuk 2 kali. Okey. Di samping itu dari sudut kesihatan untuk penderma darah, ikut kajian bila kita derma darah, kita merangsang untuk menghasilkan sel-sel darah yang baru. Okey, jadi bila sel-sel darah baru ni dia lebih kuat untuk bawa oksigen. Apa kegunaan darah merah adalah untuk membawa oksigen ke seluruh badan. Jadi bila kita derma darah, sel-sel lama kita dah bagi derma kat orang, kita hasilkan sendiri sel-sel darah baru. Jadi penderma darah akan sentiasa berasa segar dan lebih sihat lah. Kalau saya tanya pengalaman penderma darah yang regular, memang dia akan cakap macam ni lah, dia akan rasa lebih segar setiap kali dia derma darah lah. Okey. Di samping itu, antara keistimewaan para penderma darah ada dalam buku penderma darah tu, kita bagi rawatan percuma di hospital lah, bergantung kepada bilangan derma darah dan tempoh akhir menderma darah seperti termaktub dalam buku pendermaan darah lah. Okey, kira kalau macam lebih 10 kali ada keistimewaan dia, lebih 4 kali ada keistimewaan dia lah. Okey, ni antara keistimewaan sebagai penderma darah lah. Okey, ni secara kesimpulan, apa kelebihan derma darah yang seperti yang saya cakap tadi, merangsang sum-sum tulang untuk menghasilkan sel-sel baru, menyebabkan kita rasa lebih segar, pemeriksaan kesihatan secara percuma, basic check up, sebab kita memang kena cek penderma darah sebelum dia derma darah, vaksinasi percuma hepatitis B, percuma rawatan, perubatan dan ward, dan yang paling penting dapat menyelamatkan nyawa lah. Okey, ni paling penting sekali lah, dapat menyelamatkan nyawa. Okey, ada beberapa kajian lah. Hari ni saya kongsikan beberapa kajian mengenai derma darah. Okey, ada satu yang pertama, derma darah ni dapat mengurangkan risiko serangan jantung dan juga risiko stroke lah. Ada satu kajian di Amerika Syarikat di mana penderma darah yang berusia antara 43 hingga 61 tahun kurang untuk mendapat sakit jantung atau stroke apabila mereka menderma darah setiap 6 bulan. Maksudnya dia jadi penderma darah regular, jadi kurang dapat stroke dan sakit jantung. Begitu juga satu kajian di Sweden di mana dia mendapati orang yang derma darah ni memang 88% risiko lebih rendah untuk mendapat penyakit jantung berbanding mereka yang tidak menderma darah lah. Ni ikut kajian yang dijalankan, okey. Di mana mengatakan derma darah dapat mengurangkan risiko serangan jantung dan juga stroke. Selain itu, bila kita derma darah, dapat membakar kalori lah. Kalori 650 kalori 650 kalori macam orang berlari lebih kurang 10 km lah. Okey, kita nak lari 10 km pun kadang-kadang kita larat kan. Okey, jadi dengan derma darah sahaja satu beg kecil tu pun dapat bakar 650 kalori lah. Okey, ni ikut satu kajian di California lah. Tapi kita tak boleh menggunakan lah, nak kurus ke, nak kurus still kena gunakan gaya hidup sihat, kena bersenam, kena makan makanan amalan pemakanan sihat. Okey, derma darah ni salah satu cara untuk bakar kalori. Okey. Selain tu meningkatkan tahap kepekaan. Okey, ni tinjauan yang dibuat daripada University of Sweden Orang yang derma darah ni tingkat tahap kepekaan dia lebih positif, lebih tahap kepuasan diri dia meningkat dan dia sangat peka lah. Okey. Sebab sel darah merah dia, sel darah merah baru dan oksigen dan lebih kuat melekat pada sel darah merah yang baru lah. Okey. Okey, sekarang saya ceritakan bila kita kumpul darah ni, darah kita peroleh daripada pusat-pusat darah, maksudnya daripada tabung-tabung darah dalam Malaysia lah. Okey, untuk area Sungai Besar kita cover oleh Teluk Intan lah, Hospital Teluk Intan. Kalau kita orang cover Teluk Intan cover sampai ke Sekincan lah. Tanjung Karang ke atas di cover oleh H-Star lah, H-Star Kelang. Okey, Tanjung Malim di cover oleh Slim River lah. Okey, jadi Selangor Utara cover oleh Teluk Intan ataupun Slim River lah. Okey, Tanjung Karang ke atas H-Star. Okey, jadi tu adalah derma darah bergerak lah. Kita akan ke derma darah bergerak ni, maksudnya kita akan ke komuniti. Komuniti yang ajak kita datang, kita akan datang dan kita buat program kat situ. Okey. Jadi untuk dalam Malaysia ni, dalam negara kita Malaysia ni, satu Malaysia ni tiap-tiap hari kita perlukan 2,000 beg darah. Okey, agak banyak 2,000 beg darah. Maksudnya pesakit lebih kurang 2,000 pesakit memerlukan
darah setiap hari lah. Okey, inilah satu Malaysia lah, populasi satu Malaysia. Okey. Jadi darah ni kita bukan bekalkan pada hospital kerajaan kita bekalkan juga pada hospital swasta. Okey, sebab hospital swasta tak buat collection lah. Kat Selangor adalah dekat macam Samdabi ke ada buat collection lah, tapi tak semua hospital swasta buat pungutan derma darah dan majoriti hospital kerajaan yang bekalkan kepada hospital swasta lah darah ni. Okey, dan darah ni ada dua jenis lah. Okey, ada darah utuh dan apheresis. Darah utuh ni kita akan lebih pada macam hospital kecil lah kita akan buat darah utuh lah. Apheresis ni kepada pusat-pusat derma darah yang besar macam Pusat Darah Negara, Hospital Kelang, dia akan buat apheresis ni. Apheresis ni maksudnya dia ambil darah plasma atau platelet sahaja, darah putih saja dia ambil, dia tak ambil darah merah. Okey, dan ada syarat-syarat dia lah sebab dia gunakan mesin. Okey. Jadi untuk darah merah ni kita ambil beg kecil je, 350 ml je, kecil je. Dan ataupun 450 ml lah. Okey, ini semua kita bergantung bila doktor check, doktor kata oh berat dia okey lah 45 hingga 55 kilo. Tak boleh ambil beg besar sangat nanti dia pengsan. Okey, kita ambil 350 je. Tapi kalau berat dia lebih 55 kilo, dia layak, tekanan darah dia bagus, darah dia baik, kita ambil 450 ml lah. Okey. Ini whole blood ni memang darah utuh ni memang selalu kita ambil lah masa kempen-kempen derma darah. Okey, apheresis ni lebih kepada mesin lah, menggunakan mesin. Untuk Teluk Intan kita tak dapat mesin ni lagi lah. Okey, untuk Perak mesin ni hanya terdapat di Hospital Besar Ipoh dan Hospital Taiping. Dan dekat Selangor mesin ni terdapat di Pusat Darah Negara dan Hospital Kelang. Okey, hospital lain tak ada mesin ni lah. Okey. Dan antara fakta lain, darah ni dalam badan kita, okey, berat badan kita lebih kurang 50-60 kilo dan 7 hingga 8% adalah darah lah. Okey, dan lebih kurang 10 hingga 12 unit darah kita boleh dapat dalam satu badan normal orang lah. Okey, dan tapi untuk derma darah kita nak 1 unit je. Kiranya kalau berat dia around 60 kilo, kita nak 1 unit je, nak around 400 ml sahaja darah daripada 7 hingga 8% orang yang 80 kilo. Okey, jadi kita nak sikit je sebenarnya. Okey, 1/10 macam tu. Okey. Okey, dan dalam darah macam saya cakap, bila darah merah tu derma kan kita akan dapat plasma, kita akan dapat platelet, kita akan dapat darah merah lah. Okey, dan jadi lepas derma jangan risau, plasma ni dalam 24 jam dia akan ganti balik lah. Okey, dan sel darah merah akan diganti balik dalam masa 8 hingga 12 minggu. Okey, jadi memang dia akan replace balik apa darah kita dermakan yang 450 kita keluarkan tu, dalam 24 jam akan diganti balik lah darah plasma tu. Okey. Dan untuk pengetahuan semua, kat Malaysia ni penderma darah sangat kurang lah berbanding negara-negara luar lah. Hanya 2.2% sahaja dari rakyat Malaysia ialah penderma darah. Okey, jadi kita harap macam dengan aktiviti-aktiviti macam ni dapat bagi lonjakan paradigma lah untuk ibu-ibu, ayah-ayah, guru-guru menggalakkan rakan-rakan, anak-anak bila sampai kriteria dia untuk menderma darah lah, jadi tampil sebagai penderma darah. Okey, dan bila jadi penderma darah kita nak jadi regular lah, maksudnya setiap 6 bulan ataupun 4 bulan sekali datang untuk hadir untuk menderma darah. Okey. Jadi hari ini saya kongsikan apa yang dimasukkan dengan jenis darah. Sebab kenapa kita rasa macam selalu sangat buat kempen derma darah, selalu sangat kutip darah, tapi asyik-asyik cakap tak cukup je darah. Okey. Tapi sebab dia kita dalam setakat hari inilah ikut kajian kita ada 4 kumpulan darah yang basic lah. Kita ada A, B, AB dengan O ada 4 kumpulan darah. Okey, 4 kumpulan darah yang basic lah. Okey, apa itu? Ni sebab saya tak dapat buat slide lah sekejap Ni nampak tak? Nampak ke tak? A, nampak ke? Tak nampak? Nampak? Okey. Nampak Okey, kalau okey, keliling daripada darah ni kita ada protein. Okey, protein yang melekat pada dinding-dinding darah ni. Kalau orang darah A, maknanya protein yang melekat tu adalah A. Kalau orang darah B, protein yang melekat adalah B, dan kalau orang darah AB, maknanya protein yang melekat tu adalah A dan protein B. Dan kalau orang darah O, langsung tak ada protein yang melekat lah. Maksudnya dia kosong macam ni je lah. Okey, ni nama protein-protein yang melekat kepada sel darah merah kita lah. Dan protein-protein ini adalah ikut genetik lah
Okey, genetik daripada ibu, ayah, atuk, nenek, okey diturunkan. Okey, hasil perkahwinan semua dihasilkan ada yang darah A, ada yang darah B, ada AB, ada darah O. Okey. Jadi 4 darah berbeza ni kita tak boleh bagi, okey randomly bagi orang darah A bagi je kat siapa darah janji darah, tidak Jadi untuk orang darah A hanya boleh bagi kat orang darah A dan AB je. Okey, untuk orang darah B hanya boleh dapat bagi kat orang B dengan AB je. Untuk orang darah AB boleh bagi kat AB. Kalau orang darah O kita boleh bagi A, B, AB dan O lah. Okey, jadi untuk semua kumpulan darah ni ada orang tertentu je boleh terima darah dia. Okey, tak semua boleh dapat semua ni lah. Jadi O je yang boleh bagi kat semua. Okey, tu sebab kita perlukan stok darah yang stabil lah untuk setiap kumpulan darah. Sebab pesakit kita ada macam-macam dari kategori kumpulan darah. Okey, dan penderma pun ada macam-macam dari kategori kumpulan darah. Okey, apa jadi kalau kita bagi darah tu tak sama? Kalau kita main bagi je, kita tak check pun. Okey, darah grup apa? Okey, bila kita bagi darah yang tak sama, dia akan jadi tak serasi. Bila tak serasi, dia akan menyebabkan maut lah. Okey, dia akan jadi reaksi dan pesakit boleh membawa maut lah jika tak serasi. Itu sebab kita perlukan penerima darah dari setiap kumpulan. Okey. Dan dalam Malaysia kita dapati orang darah O paling banyak lah, around 36.7% lah. Okey, diikuti orang darah B 27.4% dan orang darah A 26.9% dan darah AB lah 8.9%. Okey, jadi populasi kat Malaysia majoriti adalah darah O. Jadi bila darah O maknanya kita banyak bersakit O dan kita banyak juga penderma darah O. Jadi kita nak menggalakkan orang-orang darah O ni terutamanya untuk menderma darah lagi lah. Okey. Jadi apakah kegunaan darah? Okey, doktor sibuk je cakap derma darah kan. Kita nak hari ni saya kupaskan apa kegunaan darah. Okey, setiap jenis darah lah. Sebelum tu macam saya cakap satu beg darah dapatkan 3 hasil, plasma, platelet dan sel darah merah. Okey, masing-masing ni ada jangka hayat yang tertentu. Okey, untuk plasma kita simpan dalam peti beku lah, negatif 25 jadi dia boleh tahan 3 tahun lah. Okey, untuk platelet kita simpan pada suhu bilik di mana ia tahan 5 hari sahaja. Okey, dan untuk sel darah merah dia akan bertahan 35 hingga 42 hari, kita simpan dalam peti ais lah. Okey, jadi setiap tu disimpan di tempat berbeza dan jangka hayat dia berbeza. Jadi kita nak dapatkan platelet ni 5 hari lah, tu sebab turnover agak cepat. Jadi kita nak cepat, kita nak memang nak agak kerap lah untuk menggalakkan penderma darah derma sebab kita nak dapatkan platelet terutamanya lah sebab hidup dia 5 hari sahaja. Okey. Okay, apa itu kegunaan sel darah merah? Bila kita dah proses, inilah hasil dia. Ada plasma, ada sel darah merah, ada platelet. Okey. Jadi untuk kalau orang nak minta sel darah merah ni, selalunya orang yang anemia. Anemia ni maksud dia kurang darah. Okey, kurang hemoglobin. Ada penyakit banyak sangat kat Malaysia ni orang anemia sebenarnya. Okey, orang thalassemia. Thalassemia ni populasi kat Malaysia terutamanya orang Melayu banyak thalassemia. Carrier ke ataupun pesakit pun banyak orang thalassemia. Kanser, penyakit buah pinggang, kehilangan darah semasa pembedahan, kehilangan darah semasa kemalangan, kes tumpah darah selepas bersalin. Majoriti ini akan mohon sel darah merah. Okey. Jadi yang kedua adalah platelet. Okey, platelet ni darah putih. Okey, kalau orang yang sakit denggi, denggi kan selalu kita tengok orang darah putih kurang. Tu sebab dia nak minta platelet. Okey, orang leukemia, orang kanser dan kes pendarahan yang sangat teruk diperlukan platelet ni lah. Okey, platelet ni nak buat darah beku lah. Okey, dan yang ketiga adalah plasma. Plasma ni adalah banyak kita punya fungsi darah beku dalam plasma ni juga, di mana kita digunakan untuk orang yang mangsa kebakaran. Dia melecur, dia perlukan plasma ni. Okey, kes pendarahan teruk pun perlukan plasma. Masalah hati, orang yang masalah hati, siapa tempat hati tu yang menghasilkan darah enzim-enzim untuk bekukan darah. Jadi kalau orang tu rosak hati dia tak dapat hasilkan, jadi dia perlukan plasma. Okey. Dan pesakit genetik lah iaitu hemofilia. Okey. Jadi ini adalah 3 kategori utama lah komponen darah yang diperlukan untuk pesakit-pesakit seperti inilah. Okey. Jadi okey, lepas tu apa visi sebenarnya
derma darah ni. Okey, visi untuk tabung darah Satu Malaysia di mana kita perlukan darah yang selamat. Okey, selamat ni bukan hanya untuk pesakit tapi juga kita nak penderma darah yang selamat. Okey, jadi kita nak penderma darah kita lepas derma darah, sebelum derma darah dia sihat dan selamat, dan juga bila darah didermakan bagi pesakit, pesakit pun selamat. Jadi disebabkan itu kita ada kriteria yang kita tetapkan untuk menjadi seorang penderma darah lah. Okey. Jadi di bawah lepas ni saya akan ceritakan kriteria-kriteria untuk jadi penderma darah lah. Okey. Jadi sebab saya tak boleh nak buka slide lah, saya tak pasti nampak ke tak. Nampak tak sekarang? Nampak? Nampak. Okey. Okey. Ada keluar anak panah ni, nampak tak? Nampak? Okey, nampak anak panah Okey. Nampak. Okey. Jadi bolehkah saya menderma darah Okey, untuk orang menderma darah sebenarnya daripada umur 17 hingga 70 tahun. Tapi kalau orang umur 17 tahun dia perlukan kebenaran lah daripada ibu ataupun ayah lah. Okey. Kalau ibu atau ayah tanda tangan, orang yang umur 17 tahun memenuhi kriteria yang lain dia boleh derma darah. Untuk umur 18 hingga 60 kita terima untuk penderma darah yang pertama lah. Untuk orang yang lebih 60 tahun boleh derma darah jika dia pernah menderma darah sebelum ni. Masa umur 18 hingga 60 tahun. Dan umur lebih je 60 tahun, 61 tu setiap tahun doktor akan bagi surat untuk dia buat medical check up lah. Jadi untuk penderma darah ni special sikit. Kita akan jaga dia sampai umur 70 lah. Setiap tahun kita akan bagi surat untuk dia buat cek jantung, cek paru-paru, cek buah pinggang, cek masak hati semua setiap tahun untuk jadi penderma darah lah apabila umur meningkat 61 tahun. Okey? Okey, syarat yang kedua adalah berat. Okey, berat. Berat ni untuk seorang penderma darah kita perlukan lebih 45 kilo lah. Okey? Kenapa lebih 45 kilo? Sebab kita lebih 45 kilo ni kita boleh tarik lah beg kecil tu 350 ml. Okey? Yang ketiga kita nak penderma darah yang sihat. Penderma darah yang sihat maksudnya kita tak nak dia ada masalah penyakit HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis yang boleh menjangkit melalui derma darah lah. Okey. Yang keempat, 3, 4 dan 5 adalah kita nak penderma darah tu tidur lah sekurang-kurangnya 5 jam ataupun makan sebelum penderma darah. Sebab mengikut kajian mereka yang tak makan, tak tidur cukup selalu pingsan lah semasa pendermaan darah. Jadi kita memang galakkan untuk tidur yang cukup dan makan atau minum dalam masa 4 jam sebelum menderma darah. Okey? Yang seterusnya adalah tidak makan ubat apa-apa lah. Untuk ubat apa-apa ni kita ada tempoh lah. Sama ada kalau dia makan antibiotik, minta tangguhkan dalam masa 2 minggu. Dan ada serta-serta ubat boleh derma darah. Tak ada masalah. Okey, ada serta-serta ubat kita kena minta tangguhkan pendermaan untuk beberapa ketika lah. Okey. Dan yang paling penting adalah kita perlukan sukarela lah. Okey, derma darah ni kita nak paksa, okey. Sebab ikut polisi kat Malaysia kita nak penderma darah yang sukarela, sendiri-sendiri rasa nak derma darah datang tampil untuk derma darah lah. Kita tak paksa tiada paksaan Okey. Okey, nampak tak slide ni siapa tidak boleh menderma darah? Boleh Nampak. Okey. Siapa tidak boleh menderma darah? Okey. Ada juga kriteria. Nampak doktor. Okey, bagus. Okey, siapa tidak boleh menderma darah? Okey, pembedahan dalam masa 6 bulan lah. Okey, siapa yang ada buat pembedahan dalam masa 6 bulan, kita minta tangguhkan dululah. Okey, buat rawatan gigi dalam masa 24 jam, berbekam, akupunktur, bertindih atau tattoo dalam masa 6 bulan juga, mengandung, menyusu badan atau haid pada hari 1 hingga ke-3 lah. Okey. Kita minta tangguhkan dululah. Okey. Bila dah sihat, bila dah okey dah selesai susu ke anak 2 tahun, kita boleh galakkan untuk menderma darah lah. Dan juga penyakit-penyakit tertentu seperti sawan, penyakit diabetes yang menggunakan insulin tak boleh lah. Tapi kalau diabetes makan ubat boleh derma darah penyakit darah tinggi berkomplikasi pun kita tak galakkan. Penyakit jantung memang tak boleh lah. Yang ada masalah darah tinggi kurang daripada 6 bulan pun tak boleh lah. Slide ni dia start dekat ni yang tadi tu. Boleh saya menderma darah? Oh ya ke? Okey, ni nampak Dah.
Kena bertukar. Okey. Jadi okey, penyakit tertentu lah. Banyak penyakit yang tak boleh untuk derma darah lah ada beberapa penyakit sawan, diabetes memerlukan insulin, darah tinggi berkomplikasi lah. Kalau darah tinggi sahaja makan 1-2 ubat kita allow lagi lah untuk derma darah Sakit jantung memang tak bagilah. Okey, takut jantung tak tahan. Dan penyakit-penyakit yang boleh merebak melalui darah, hepatitis B, C, sifilis, HIV memang kita tak bagi. Denggi kurang dari 6 bulan sebab denggi ni dia akan darah putih dia akan kurang. Jadi kita nak pastikan darah putih ni cukup baru kita akan allow dia untuk derma darah. Okey. Siapa yang tinggal kat UK lebih 6 bulan pada tahun 1980 hingga 1996 sebab apa kenapa tinggal kat UK pada tempoh itu, sebab pada ketika itu tahun tu dekat UK atau Eropah ni ada berlaku penyakit mad cow disease lah, maksudnya lembu gila. Masa tu jadi kita tak galakkan sebab siapa yang tinggal kat UK pada tahun itu kalau ada macam pandemik lah macam tu, pandemik penyakit lembu gila di mana demi kuman tu boleh hidup lama lah dan dia boleh menyerang saraf lah. Jadi disebabkan itu kita memang tak bagilah siapa yang duduk kat UK lebih 6 bulan pada tahun tersebut lah. Okey, pada tempoh tersebut. Dan pendermaan lepas kurang daripada 3 bulan lah, kita nak pastikan penderma kita sihat, cukup lepas 3 bulan datang kembali. Kalau 1 bulan tak cukup untuk darah dia, kita rotate balik untuk darah dia. Okey. Jadi next, dan paling penting adalah penderma yang terlibat aktiviti berisiko tinggi lah, seperti lelaki buat hubungan seks lelaki, kedua-dua jantina, berbilang pasangan seks, gaya hidup seksual, pengguna darah memang kita tak galakkan, memang tak boleh lah derma darah Kita harap mereka berterus terang untuk kita lah untuk bagi tahulah benda-benda ni sebab apa. Untuk derma darah kita nanti saya akan ceritakan ada borang untuk isi sebelum derma darah lah, mengatakan apa yang kita cakap adalah benar lah. Okey. Jadi untuk masa sekarang keadaan pandemik ni terutamanya COVID-19 sekarang kat Malaysia banyak COVID-19 tak boleh berjangkit lah menerusi derma darah atau pemindahan derma darah. Dan sebagai langkah berjaga untuk unit-unit transfusi darah kat seluruh Malaysia ni ada mengamalkan SOP tertentu lah untuk buat program derma darah. Okey. Jadi untuk pesakit yang derma darah pun kita minta tangguhkan dulu. Okey, tangguhkan selama 14 hari. Okey. Selepas sembuh sepenuhnya baru derma darah. Siapa ada kontak yang pesakit COVID pun kita minta tangguhkan sekurang-kurangnya 14 hari lah untuk menderma darah lah. Okey. Jadi untuk yang vaksin pula, kat Malaysia sekarang ni pun tengah aktif bervaksin. Jadi untuk vaksin pun tanpa kesan sampingan, lepas 7 hari vaksin, hari ke-8 tu dia boleh derma darah lah. Okey. Ataupun kalau ada kesan sampingan, lepas sihat dan sembuh sepenuhnya, lepas 7 hari pun boleh derma darah seperti biasa. Sama ada dos pertama lepas 7 hari ataupun dos kedua. Okey. Okey, jadi saya akan ceritakan sikit slide pun dah nak habis dah ni. Proses derma darah kita ni lebih kurang 30 hingga 35 minit sahaja, tak lama Okey. Kita ada registration, maksudnya kita kena isi borang lah. Okey, ada borang kita bagi untuk diisi dan ditandatangani. Okey. Dan nampak tak borang dia? Saya tak pastilah nampak ke tak, saya guna slide. Sebab apa saya buat slide show ni, tak boleh buat slide show. Sekejap saya tepikan dulu. Okey, ni adalah borang dia lah. Okey, borang derma darah. Okey, borang derma darah ni. Okey, dalam borang ni ada soalan-soalan yang kena jawab lah, para penderma kena isi. Dan dalamnya ada soalan-soalan yang kena jawab lah. Okey, ni borang dia. Okey, yang kedua, blood screening. Masa blood screening kita akan buat yang ni. Kita akan cek darah apa, penderma darah apa, berat dia cukup tak lebih 45. Lepas tu hemoglobin, tahap hemoglobin dia untuk lelaki kena lebih 13.5 dan untuk perempuan lebih 12.5. Jadi pada masa ni kita dapat catch siapa yang kurang darah tu, kita akan bagi dia ubat dulu ataupun galakkan dia makan zat besi lebih. Dan siapa yang persistent macam low, kita akan minta dia pergi ke klinik kesihatan lah. Jadi kat sini pun kita dapat tangkap lah penderma darah yang kurang bukan penderma darah, dia nak jadi penderma darah tapi ada masalah anemia, kita boleh referkan dia lebih awal lah. Okey. Jadi ini adalah satu cara lah kita nak tolong rakyat Malaysia untuk cek lah sama ada dia ada anemia, thalassemia dan sebagainya lah. Okey. Jadi ini dalam masa blood screening 5 minit je lah. Okey. Next is interview dan check up. Interview ni kita dilakukan oleh doktor atau nurse lah. Okey.
dalam doktor atau nurse ni kita akan cek tekanan darah, kita akan tanya dia masalah kesihatan dan ikut soalan-soalan dalam borang tadilah. Okey. Dia akan dilakukan oleh doktor atau nurse. Interview atau check up ni lebih kurang 5 hingga 10 minit. Okey. Dan jika menggunakan komputer, kita akan masukkan data ikut komputer, entering data to komputer sistem ni. Okey. Ni data dimasukkan dalam sistem komputer. Okey. Dan lepas tu adalah pendermaan darah lah. Pendermaan darah lebih kurang 10 hingga 15 minit. Jadi kita boleh nampak bila kita dah isi borang dan ambil beg darah, kita akan duduk di atas katil macam ni lah. Okey, duduk atas katil dan kita punya jururawat ataupun MA kita akan datang lah untuk attend lah para penderma darah. Okey. Dan seterusnya kita akan bagi makan dan minum lah selepas pendermaan. Kita akan bagi makan dan minum. Selepas pendermaan ni ikut tabung-tabung darah lah. Ada tabung darah dia sediakan makanan. Kalau kat center tu ada makanan. Okey, tengok kalau dekat tabung darah bergerak, kita akan bagi pack makanan lah. Okey, dan kita akan juga bagi vitamin lah jika perlu. Okey, terutamanya kalau perempuan lah. Kalau lelaki selalunya darah dia cantik-cantik, tinggi-tinggi hemoglobin. Jarang dia orang ambil lah. Okey, kalau wanita kita menggalakkan untuk jadi derma darah regular makan iron zat besi lah. Okey. Okey, next. Okey, ini adalah mitos-mitos ataupun selalulah kenapa orang takut sangat nak derma darah. Ada yang kata saya takut gemuk. Kenapa takut gemuk? Kita tanya kat derma darah tu. Sebab doktor bagi vitamin. Lepas makan vitamin nanti saya gemuk. Tidak Sebab vitamin tu kita akan bagi selama seminggu je untuk menggalakkan pada awal bila kita derma darah tu nak galakkan sum-sum tulang tu hasilkan darah baru. Jadi awal-awal tu je kita galakkan dengan vitamin lah. Okey, jadi tidak derma darah tidak menyebabkan gemuk lah. Okey, ada yang takut melihat jarum dan darah lah. Okey, jadi untuk pengetahuan semua yang tak pernah lagi derma darah, sebelum derma darah tu kita akan bagi ubat tahan sakit lah, ubat pelali dulu. Dan siapa yang takut, kita memang akan jururawat kita, penolong pegawai perubatan kita akan menggalakkan dia orang untuk jangan tengok tempat kita nak cucuk tu lah. Terutamanya pada para penderma darah kali pertama lah. Okey. Dan satu lagi, saya takut darah saya habis. Macam saya cakap tadi, satu badan kita ada lebih kurang 8 liter, 4 hingga 7 liter darah. Kita nak 450 je. 450 ml sahaja darah dalam satu badan orang yang 60 kilo macam tu. Kita nak 450 ml je, sangat sikit lah. Okey. Tu derma darah akan membuat badan saya lemah lah. Okey, ini bila lepas derma darah, doktor akan nasihatkan kita untuk lebih banyak minum air pada hari tersebut. Jangan angkat berat pada terus, okey. Kalau nak buat aktiviti lasak selepas 3 hingga 4 jam lah. Okey. Derma darah mengambil masa yang lama. Dari kita tengok tadi proses dia lebih kurang 30 hingga 40 minit je lah. Okey. Dan ramai penderma darah di Malaysia. Kenapa saya perlu menderma darah? Okey, macam saya cakap tadi, kat Malaysia ni 2.2% sahaja daripada populasi rakyat satu Malaysia yang derma darah. Jadi sebenarnya tak ramai pun. Dan macam saya cakap, kita ada 4 kumpulan darah A, B, O dan AB berbeza. Dan pesakit pun kita berbeza-beza kumpulan juga. Jadi kita memang nak perlukan darah tu, stok tu stabil sepanjang masa untuk membantu pesakit-pesakit kita yang di dalam ward lah. Okey. Ada yang cakap saya mengalami tekanan darah tinggi dan mengambil ubat. Macam mana nak derma darah? Macam saya cakap, kalau tekanan darah tinggi sahaja tidak melibatkan organ-organ lain, makan satu ubat yang boleh, kita memang bolehlah untuk derma darah. Okey. Derma darah boleh dapat penyakit berjangkit, tidaklah. Untuk pengetahuan semua, bila derma darah, alat-alat yang digunakan semua adalah steril lah. Maksud saya alat-alat yang digunakan adalah bersih lah. Okey. Daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kita memang ada SOP untuk menggunakan alatan-alatan tertentu semasa proses penderma darah lah. Okey, dan tidak digunakan sebenarnya seorang single use lah. Maksudnya setiap orang tu alat dia berbeza-beza. Kita gunakan untuk penderma darah A, lepas tu guna balik untuk penderma darah B. Tidak lah. Jadi untuk penderma darah A, kita akan guna untuk penderma darah A sahaja. Beg darah tersebut lah. Jarum ni pun untuk darah A saja. Kalau untuk penderma darah B, kita akan guna untuk penderma darah B je. Okey, kita tak adalah gunakan lepas orang habis derma darah A, kita guna darah tidak lah. Semua adalah berbeza-beza lah. Okey. Ini adalah antara soalan-soalan yang kerap lah ditanya oleh penderma darah baru lah. Okey. Okey, itu sahaja
saya rasa, jadi ini adalah kita punya Facebook lah. Jadi di kesempatan ini saya nak galakkan ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, muallim, muallimah lah. Boleh tampil lah bila-bila untuk berdarah. Kalau kita pusat darah kita pergi ke area Sungai Besar. Okey, kita kerap sangat pergi ke sana dan saya tengok dekat area Sungai Besar, Simpang 5, HTAJ, Sahabat Bernam. Sambutan sangat baik lah. Okey, jadi untuk tengok jadual pendermaan darah daripada kita orang, boleh like Facebook kita lah, Derma Darah Teluk Intan lah. Okey, Derma Darah Teluk Intan ni kita adakan sediakan jadual kita dari masa ke semasa lah. Kita dah pergi kerap, tapi kita memang selalu pergi ke area sana lah sebab kita cover kan area sana. Okay. Saya rasa itu sahaja pasal derma darah yang dapat saya kongsikan lah pada hari ini. Jadi saya harap dalam perkongsian ilmu pada hari ini dapatlah at least bagi idea sikit kepada semua apa itu derma darah, kajian-kajian derma darah. Dan lepas tu saya harap macam dari lonjakan pada semua lah, ibu, ayah-ayah, guru, untuk anak kan lebih ramai lagi derma darah, dia seorang derma darah yang regular lah. Nak cuba sekali derma lagi 6 bulan, 4 bulan lagi untuk derma darah lah. Okay. Itu sahaja lah untuk hari ini. Kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau terjawab, saya jawab sekarang. Okay? InsyaAllah. Okay, baik. Terima kasih kepada Dr. Amrah binti Ismail atas penjelasan panjang lebar tadi. Atas, ialah itu. Manfaat ataupun peranan kita sebagai seorang manusia lah. Sebagai seorang manusia yang boleh menderma darah, kita menderma darah. Supaya mengelakkan daripada berlakunya risiko kematian dan seakatan dengannya. Betul tak, doktor? Okey. Jadi, Tak jawab soalan tu macam tu. tanpa mendengar masa sekejap, saya bacakan pun tak apa kot kalau doktor boleh selesaikan. Okey. Okey, soalan yang pertama tadi kalau derma darah bulan puasa makruh ke? Makruh kan? Tanya yang tu. Oh, derma darah bulan puasa kita memang tak buat derma darah untuk orang Melayu, untuk bulan puasa. Kalau tak derma darah boleh, memang kita haruskan, tapi kita akan buka awal je dalam masa kita lewat bangun sahur, paling lawat dalam 5.30 sampai 4 jam, 9.30 je kita buka untuk orang derma darah lah. Tapi selalunya bulan puasa derma darah, kita akan buka kampung derma darah bukan waktu malam. Kita akan selalunya mesti akan anjurkan lah orang derma darah bila lepas tarawih tu kita orang ada tarawih kat masjid tersebut, dan lepas tu kita sambungkan program derma darah tarawih selalunya. Jadi dan kadang-kadang kita akan buat kita punya center pun pada waktu malam. Waktu bulan puasa kita akan buka program waktu malam. Okey, maksudnya kalau waktu siang tak digalakkan lah kan? Tidak digalakkan. Kita akan buat malam lah sebab yelah faktor-faktor tu kita, lagipun kita berpuasa pada siang hari. Ya. Takut tumbang pula doktor ya? Ya, betul. Kita nak galakkan orang minum air. Jadi kita memang tak galakkan. Biasa kita lepas ambil darah tu kita akan bagi makanan kan? Dengan bulan puasa dulu. Okey, baik, saya terus soalan kedua ya doktor ya. Boleh. Budak umur berapa yang boleh derma darah? Macam dalam slide saya tadi lah. Saya tak tahu kenapa tak boleh share pula kan. Macam slide saya tadi, umur 17 tahun. Tapi 17 tahun ke atas. Tapi 17 tahun kena ada konsep ni, kena ada macam darah ibu bapa. Tapi kalau umur 18 tahun ke atas, tak boleh jangan sekali lah. Okey, baik. Macam tu. Maksudnya bawah daripada 17 tak boleh. Tak bukan Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya budak tadi dah tanya ni, ada yang tanya leukemia. Hemofilia. Okey, leukemia adalah kanser darah lah. Kanser darah di mana dia akan menghasilkan darah putih yang sangat banyak. Okey, jadi bila darah putih dia sangat banyak, sangat banyak, darah merah dia jadi sikit. Jadi untuk orang leukemia dia perlukan darah merah dia. Jadi bila orang leukemia darah putih dia akan sangat banyak. Itu namanya kanser darah lah. Okey. Jadi time tu orang leukemia ni minta darah merah lah untuk bantu dia. Okey. Hemofilia pula adalah penyakit di mana darah beku dia kurang.
Ini adalah penyakit genetik lah penyakit genetik pada kaum lelaki lah saya minta maaf orang lelaki selalu ada benda ni. Okey, sebab dia ada kaitan dengan XY lah. Okey, kalau orang lelaki selalu majoriti orang lelaki lah penyakit hemofilia ni, di mana darah beku dia sangat kurang. Jadi bila darah beku dia sangat kurang, diperlukan plasma untuk tolong dia. Untuk kiranya kalau dia terlanggar jatuh sikit kena batu, dia berlebam. Dia jatuh sikit kena dinding, lebam. Kiranya baik sangat lebam lah dalam badan dia. Jadi diperlukan darah beku untuk menggantikan darah beku dia yang tak berfungsi tu. Okey? Okey, baik. Saya teruskan ya doktor ya. Boleh. Seterusnya, okey. Penderma darah tinggi boleh ke derma darah ataupun sakit lain? Maksud saya tambah lagi lah. Ataupun sakit lain. Okey, pesakit darah boleh derma darah. Kita nakkan doktor akan tanya pakcik ataupun encik, tuan atau puan ada makan ubat apa. Okey, ubat darah tinggi ni ada banyak jenis sekarang ni. Jadi kalau macam makan ubat macam yang ada perindopril tu tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ubat tu bila masuk dalam darah, bila kita bagi kat ibu mengandung, perindopril punya kesan kepada baby dalam kandungan tu. Baby dalam kandungan, ibu yang dapat darah. Okey, jadi ada ubat darah tinggi yang boleh kita terima, ada ubat yang tak boleh terima. Jadi bila kita jumpa doktor masa hari derma darah tu, doktor akan tanya, encik makan ubat apa? Lepas tu bila tengok ubat, kalau ubat tu selain daripada perindopril tu, insya-Allah boleh lah. Kalau darah tinggi dia lepas lah masa hari pendermaan tu. Kalau darah dia tinggi sangat, lebih daripada 150, tak boleh lah. Okey? Selain tu doktor, kalau yang ada sakit jantung ke apa ke? Okey, sakit jantung tak boleh. Okey, sebab kita nak tolong orang kan, kita tak nak lah orang jantung dia stres pula masa derma darah nanti. Jadi sakit jantung memang tak boleh lah. Okey, kalau untuk kencing manis boleh. Tapi kalau kencing manis tu hanya yang makan ubat makan saja. Tapi kalau ubat insulin tak boleh lah. Sebab adalah kesan-kesan dia. Jadi kalau ubat makan untuk kencing manis boleh lah. Okey. Jadi selalu rangkai lah darah tinggi, kencing manis, jantung kan. Tapi sakit jantung kalau tadi tak bagi lah. Okey. Kita nak tolong orang kita nak jaga pastikan derma darah pun selamat lah. Okey. Okay, baik. Okey, ni terus doktor. Hepatitis B, hepatitis C dan Filis tu apa? Artinya. Hepatitis B jadi segala penyakit mana boleh merebak melalui darah. Dia hidup dalam darah. Kalau orang tu kena sakit lah, sakit ni dapat daripada penyakit disebabkan kelamin ke atau orang tu sakit gadah ke. Jadi dia lebih senang untuk dapat penyakit-penyakit seperti inilah. Jadi kita memang ni sebab dia boleh merebak melalui darah dan kita memang tak terimalah penyakit hepatitis B, C dan sifilis lah. Okey? Oh macam tu doktor. Baik, seterusnya selepas mengambil vaksin berapa lama boleh menderma semula? Okey, macam saya cakap, kenapa Pfizer ke, AstraZeneca ke, Sinovac ke, semua boleh derma darah selepas 7 hari. Selepas 7 hari daripada dos pertama ataupun selepas 7 hari daripada dos kedua. Jika tak ada sebarang komplikasi vaksin tersebut lah. Okey, kalau ada sebarang komplikasi, kita tunggu dah sembuh dulu. Lepas 7 hari baru boleh derma. Okey, jadi trademark dia kata-kata dia is 7 hari lah untuk vaksin. Okey, sama ada dos pertama ataupun dos kedua. Okey, baik, saya rasa ni soalan yang terakhir lah kot doktor. Sekejap ya, ada. Okey, bagaimana pihak sekolah boleh membantu pihak hospital dalam program derma darah? Dan berapa derma darah limit lah, limit dia berapa lama? Boleh derma darah tu. Macam mana organisasi saja Daripada 17 tu sampai limit dia berapa dia boleh derma darah? daripada Dan, umur 17. Daripada 17 sampai limit dia berapa, sampai umur berapa dia boleh derma darah tu? Okey, untuk orang derma darah umur 17, kalau dah kali pertama kalau kali pertama umur 60 tahun lah. Umur 60 tahun. Tapi kalau dia dah macam banyak kali dah jadi penderma tetap 17 hingga 60 tahun, kita akan anjakkan dia sampai 70 tahun dengan syarat pada umur 61 tu doktor derma darah akan bagi satu surat untuk dibuat medical check up. Okey, umur 61 kena buat medical check up, kita akan bagi satu surat di mana dia kena pergi ke klinik kesihatan atau hospital berdekatan untuk buat medical check up. Dan jika doktor medical check up kata darah dia okey, buah pinggang okey, jantung okey, paru-paru okey, kita akan benarkan derma darah sehingga umur 70 tahun dengan medical check up setiap tahun.
Okey, jadi kita nak jaga pendema darah yang lebih umur 60 ni, 61, 62, tiap-tiap tahun kena buat medical check up. Kita akan bagi surat lah. Okey, doktor akan bagi surat untuk dia buat medical check up. Okey, bila dia buat medical check up lepas, boleh derma je 4 kali setahun. 4 kali setahun. Okey. Hingga 6 kali setahun. Sebab dia setiap 2 bulan atau 3 bulan, seorang tu boleh derma darah. Okey. Pengetahuan baru tu. Ingatkan setahun sekali atau 2 tahun sekali. Tak. Dia setiap bulan. Bayar setiap bulan. Okey, baik. Lepas tu macam mana pihak sekolah? Sebab nak tahu juga ada orang yang kata dekat sekolah je ke ataupun macam mana kita punya penganjuran kita. Macam mana sekolah ni boleh membantulah. Okey, kalau nak mengajukan program darah, saya sangat alu-alukan dan galakkan sangat-sangat untuk pihak sekolah ataupun pihak organisasi mana-mana pun lah. Sama ada badan-badan kerajaan, badan-badan swasta, masjid, okey, untuk anjurkan program derma darah. Tapi taman ke, ada je JKK taman yang kita pergi untuk dia yang buat anjurkan program derma darah ni lah. Jadi selalunya bila kita nak anjurkan program derma darah, kita akan contact lah nombor yang saya bagi, nombor dalam Facebook tu, kalau Intan tu ada nombor lah. Okey, dan sekurang-kurangnya kalau boleh kita bagi tahu sebulan lebih awal lah, sebab kita nak masukkan slot in dalam jadual kita lah, sebab banyak program derma darah yang orang minta, jadi kita kena susun lah. Okey, dalam susunan jadual, dan syarat-syaratnya sekurang-kurangnya bila kami datang, kami akan dapat sekurang-kurangnya paling kurang 20 orang penderma darah. 20. Tak naklah datang-datang dapat 5 je. Okey, kita harap dapat 20 minimum lah untuk buat sesuatu program lah. Betul juga doktor, kalau kurang 20 nanti kan habis duit minyak. Betul cerita. Betul. Jadi tak boleh sediakan apa-apa pun. Sediakan ruang dan meja sahaja. Kalau tu buat ruang dan meja, kita buka kursi kita sendiri, makanan kita bawa sendiri. Jadi kita nak ruang dan meja lah. Dan tempat tu tak naklah panas sangat, sebab darah kita tak panas sangat. Okey, baik. Okey, mungkin itu tadi soalan yang terakhir. Baik, kami dari pihak penganjur dan pihak sekolah bersahatilah atas jemputan doktor sebentar tadi, atas penyampaian yang begitu padat dan mantap lah. InsyaAllah sesi akan datang kita akan, atau ada Muhammad ada lagi soalan? Tak ada. Jadi insyaAllah masa amat-amat mencemburui kita InsyaAllah datang. Tak jawab ke? Benar-benar ada satu soalan lagi dekat bawah tu. Ada yang nak tanya? Okey, boleh? Tak. Apakah persediaan sebelum saya jawab ni? Apakah persediaan sebelum boleh. Saya tak tadi. Apakah persediaan sebelum derma darah? Okey, macam saya cakap tadi, sebelum derma darah pastikan tidur tu kena cukup. Tidur tu pastikan cukup. Sekurang-kurangnya 5 jam lah sebelum malam tu, janganlah stay up pula. Esok nak derma darah nak stay up pula, tak maulah. Okey, tidur kena cukup. Kena makan dalam masa 4 jam sebelum datang derma darah. Contoh kita buat program pukul 10 pagi, dan 8 pagi tu makanlah 8 pagi. Dan minum air dengan banyak lah. Okey, pastikan sihat. Okey, sihat tubuh badan. Okey, tu sajalah. Pastikan makan, minum, tidur dan sihat lah. Tak ada demam semua, tak ada lah. Dah masa 24 jam. Okey? Baik. Saya rasa itu saja untuk ni. Sikit nanti kita kena jemput doktor dengan kali pula untuk penyampaian yang lebih jelas lah kan. Kalau ada yang belum cukup waktu lagi untuk sesi munajat kita yang untuk malam ni lah. Saya ucapkan terima kasih kepada organisasi Seriti Al-Taklim Sungai Besar di atas perkongsian di atas ruang yang diberikan perkongsian ilmu pada malam inilah. Saya amat berbesar hatilah di atas jemputan inilah. Okey, saya harap perkongsian ilmu pada malam ini dapat memberi idea kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu, muallim-muallimah semualah, dan boleh tampil sebagai penderma darah ataupun sekurang-kurangnya kalau tak nak takut penderma darah, sebagai organizer lah, penganjur program derma darah untuk pada masa akan datang. Okey, terima kasih banyaklah. Okey, baik. Okey, sekian. Terima kasih. Kita tutup atau kita tangkap kita dengan tasbih farah dan surah wal asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.